Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Selamat pagi semua. Okey, jadi untuk kelas PJ kita pada pagi ini, kita akan belajar mengenai regangan dinamik. Hari itu kita ada sentuh sikit mengenai regangan semasa kita belajar mengenai memanaskan badan dan menyejukkan badan. Kali ini kita akan masuk dalam topik regangan dengan lebih mendalam lagi, di mana kita akan tengok jenis-jenis pergerakan yang kita boleh kategorikan sebagai regangan dinamik. Okey, sebelum kita mulakan kelas kita, seperti biasa, cikgu akan perkenalkan apakah standard kandungan dan standard pembelajaran kita pada hari ini. Dan seterusnya kita akan lihat apakah objektif dan kriteria kejayaan pada hari ini. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, mari kita mulakan kelas PJ kita sekarang. Okey, seperti cikgu cakap tadi, tajuk hari ini adalah regangan dinamik. Apa tu regangan dinamik? Mari sini cikgu terangkan. Okey, regangan dinamik ialah aktiviti regangan yang dilakukan dengan pergerakan yang terkawal dan perlahan. Okey, nombor 2. Regangan dinamik boleh dilakukan sebagai salah satu aktiviti dalam memanaskan badan. Kita dah belajar pasal memanaskan badan dan pergerakan-pergerakan yang kita boleh lakukan semasa memanaskan badan pada kelas yang lepas. Jadi aktiviti regangan dinamik ni kita boleh tambahkan dia sebagai salah satu benda yang awak boleh buat semasa memanaskan badan. Okey, nombor 3. Regangan dinamik perlu dilakukan secara beransur-ansur. Apa maksud beransur-ansur? Daripada perlahan ke laju. Macam kita selalu buat dalam kelas kita kalau awak perasan. Cikgu tak sebut benda regangan dinamik ni, tapi kita ada buat dalam aktiviti di kelas. Okey? Jadi, sama-sama kita tengok dekat contoh dalam buku teks. Okey, siapa ada buku teks sekarang dengan awak, boleh buka pada muka surat 52 dan 53. Ni ada contoh gambar bagaimana pergerakan yang dilakukan dalam senaman regangan dinamik. Ada 10 semuanya. Okey, hari ini kita akan belajar pergerakan-pergerakan ni dan kita akan buat sama-sama. Siapa ada buku teks boleh sambil rujuk buku teks. Siapa yang tak ada, tak ada masalah. Awak buat dengan cikgu sama-sama sambil awak tonton video ni. Okey, boleh? Okey, sedia. Sekarang kita akan mulakan aktiviti regangan dinamik. Okay. Aktiviti yang pertama, pergerakan yang pertama, kita namakan dia sebagai rotasi separa leher. Macam mana nak buat rotasi separa leher tu? Rotasi ni maksudnya awak punya kepala kena pusing. Separa, kenapa separa? Sebab awak pusing separuh je, tak ada lah pusing depan, lepas tu pusing sampai ke belakang, depan balik tu dah pusing habis. Okay. Kita mulakan ke arah kanan dulu. Okey, semua buat sama-sama, kita kira 8 saat. Okey, 1, 2, mula. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, tukar sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kita dah selesai pergerakan yang pertama. Okey, pergerakan yang kedua, mendepa dan merapatkan tangan. Okey, dia macam seolah-olah awak nak tepuk tangan, tapi awak nak tepuk tangan tu secara besar-besar. Macam mana tu? Okey, mendepa. Mendepa ni maksudnya awak buka tangan awak seluas-luasnya. Okey, kemudian merapatkan tangan. Awak cantumkan balik tangan awak tu kedua-duanya di hadapan sampai ada bunyi macam tepuk. Okey, itu maksudnya merapatkan tangan. Okey, jadi mendepa dan merapatkan tangan kita buat selama
8 pusingan. Okey, sedia 1, 2, mula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagus. Semuanya berjaya. Alhamdulillah. Okey, kita teruskan ke pergerakan yang ketiga. Okay, pergerakan ketiga adalah mengangkat dan menurunkan tangan ke sisi badan. Okey, macam mana? Mengangkat. Okey, tangan semua letakkan di sisi sama dengan awak punya peha. Okey, kemudian awak angkat tangan awak perlahan-lahan sampai dah tangan awak ni bertemu, hampir bertemu. Okey, macam awak nak menyerah diri tu, kan? Okey, tangan bagi lurus Okey, mengangkat dan menurunkan tangan ke sisi badan. Turun balik perlahan-lahan. Okey, kita buat selama 8 pusingan. Okey, sedia 1, 2, mula. 1, turun. 2, turun. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, bagus. Sekarang kita buat aktiviti yang keempat. Apa nama aktiviti ni? Semua sebut rotasi bahu. Okey, betul. Tadi kita buat rotasi kepala ataupun rotasi leher. Sekarang kita buat rotasi bahu. Cara macam mana nak buat? Awak buka tangan awak seolah-olah macam awak nak terbang macam burung tu. Okey, kemudian sambil tu awak buat bentukkan bulatan dengan tangan awak. Awak buat macam pergerakan macam ni. Okey, kita mula gerak ke hadapan dulu. 1, sama juga 8 1, 2, mula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Macam mana nak tahu awak buat betul atau tak? Awak buat betul bila yang berputar tadi tu adalah di bahagian bahu awak. Kalau awak buat tu tangan awak yang pusing, tu rotasi tangan, bukan rotasi bahu. Okey, pergerakan yang kelima. Fleksi dan ekstensi lutut sambil berdiri. Okey, bila berdiri, awak cuba untuk berdiri dengan sebelah kaki secara lurus. Okey. Yang ni cikgu nak tunjuk susah sikit sebab kamera ni kecil kan, gambar dia kecil nak naik. Jadi okey, cikgu tolong kira. Awak buat boleh. Semua bangun. Okey, semua berdiri sambil angkat sebelah kaki. Kita mula dengan awak angkat kaki kanan dulu. Cikgu kira 8. Okey, 1, 2, mula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, tukar pula. Kaki kanan tadi turun, kaki kiri pula yang awak angkat. Okey, sedia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagus. Okey. Jangan jatuh ataupun sengit-sengit sambil awak berdiri. Kalau awak berdiri sebelah kaki tu masih ada jatuh dan sengit-sengit, tu maknanya badan awak tak begitu seimbang lagi. Boleh praktis lagi, buat latihan lagi. Okey. Yang seterusnya, aktiviti ke-6. Okey, kita mengayun kaki. Okey, mengayun kaki ni sama juga sebab awak dah berdiri tadi kan. Okey, mula sekali awak hayun ke depan dan awak hayun ke belakang sambil macam nak sepak bola tu. Cuma sepak bola awak sepak. Awak terus je kan. Ni awak hayun ke depan, hayun ke belakang juga. Okey, dia ada dua jenis, sama ada awak menghayun ke depan dan belakang ataupun awak hayun ke kiri dan kanan kaki awak tu. Okey, sama macam tadi. Cikgu kira awak buat Okey, sedia. Pilih mana-mana awak nak buat. Nak buat hayun ke depan belakang ataupun nak hayun ke kiri dan kanan, tak ada masalah. Awak pilih sendiri cara macam mana awak nak buat. Okey, cikgu akan kira. Sedia. Mulakan dengan kaki kanan dulu. Mula. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Okey, tukar kaki pula. Kalau tadi kaki kanan, sekarang kaki kiri. Sedia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagus semua. Okey, kita buat aktiviti seterusnya iaitu separa cangkung dan berdiri. Ni macam susah je awak tengok ni. Tak susah. Okey, cara yang awak nak kena buat adalah awak kena mula dengan posisi ataupun kedudukan awak berdiri. Kalau tengok dalam video ataupun dalam gambar ni, dia macam sedang pegang sesuatu benda dekat tangan tu, betul? Sambil dia angkat. Ini untuk awak meluruskan tangan sahaja. Kalau awak tak ada benda nak pegang, tak ada masalah. Awak boleh angkat tangan awak lurus-lurus sambil awak buat aktiviti ni. Jangan bengkokkan, sambil tangan lurus. Okey? Kemudian sambil tangan awak lurus, awak perlahan-lahan turun sampailah awak duduk dalam kedudukan cangkung. Cangkung ni macam mana? Awak macam duduk, awak konon-konon duduk atas kerusi tu. Tapi tak ada pun kerusi dekat bawah awak. Macam tu. Okey, kalau kita nak buat, siapa yang ada barang yang awak boleh nak pegang, kotak pensel ke apa, boleh buat. Kalau siapa yang tak ada, tak apa. Macam cikgu tak ada apa-apa, kita buat bagi tangan lurus sahaja. Okey? Boleh? Okey, semua sedia berdiri sambil luruskan tangan. Okey. Perlahan-lahan turun, kita buat selama 8 pusingan juga. Okey, sedia? 1, 2, mula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Cikgu pun dah berasa sakit dah kat belakang ni. Okey, tak apa. Awak boleh buat, insyaAllah. Okey, kita teruskan dengan pergerakan yang seterusnya. Okay, mengilas badan. Mengilas badan ni mudah. Okey, semua berdiri tegak-tegak. Tangan awak letakkan dekat pinggang awak. Macam ayah ke ibu awak tengah marah tu kan. Okey, letak tangan dekat pinggang awak. Kemudian awak pusingkan badan awak, tapi kaki jangan gerak, hanya badan awak sahaja yang bergerak. Okey, pusingkan ke kanan dan tahan selama 8 saat. Okey, sedia? 1, 2, mula. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Okey, bagus. Tukar pula ke sebelah kiri. Sedia? Mula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, bagus semuanya. Boleh buat. Okey, sekarang kita tengok pergerakan seterusnya. Nak habis dah ni, sikit je lagi. Sabar. Okey, kalau tadi kita buat rotasi mengilas badan, sekarang kita akan buat rotasi pinggul. Cara macam mana? Kalau tadi itu awak berdiri sebelah kaki, angkat kaki itu ke belakang, betul? Sekarang awak punya rotasi pinggul ni berdiri dengan sebelah kaki, kemudian awak bukakan kaki awak, awak letak tangan dekat lutut dan awak gerakkan dia ke kiri dan kanan awak. Okey. Macam nak pusing-pusing, awak berdiri separuh sambil kaki awak angkat, tahan lutut awak dengan tangan dan awak gerakkan secara bulatan. Okey. Boleh buat? Okey, sedia? 1, 2, mula. Kaki kanan dulu. Angkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, turun. Tukar kaki kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, turun kaki. Okey, dah nak habis dah. Ini pergerakan yang terakhir. Iaitu membungkuk dan berdiri. Okey. Gambar ni dia macam
pening sikit, dia bongkok dulu ke berdiri dulu? Okey, dia sebenarnya mula dengan kedudukan berdiri dahulu. Okay, semua berdiri, angkat tangan tegak-tegak, lurus-lurus. Okey, kemudian sambil awak angkat tangan tu, awak bongkok, awak turun perlahan-lahan. Dan tangan awak ni, hujung jari awak ni, cuba untuk sentuh tapak kaki awak. Tapi dengan syarat awak punya lutut tak boleh bengkok. Maknanya sambil awak turun ke bawah bongkok tu, kaki awak kena lurus. Cuba untuk sentuh tapak kaki awak. Kalau tak mampu tak apa, cikgu pun tak mampu nak sentuh sampai tapak kaki. Tapi paling terbaik kalau awak dapat sentuh tapak kaki awak. Okay? Kalau tak, turun sampai setakat mana yang awak boleh bongkok sahaja. Okay, sedia? Kita buat kiraan 8 juga. 1, 2, mula. Angkat tangan, kemudian turun perlahan-lahan sampailah ke bawah. Okey, sedia semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, bangun. Alhamdulillah. Okey, kita telah berjaya melengkapkan regangan dinamik sebanyak 10 pergerakan. Okey, berikan tepukan untuk diri awak sendiri. Okey, apa kelebihan kalau kita buat regangan ni? Apa kebaikan dia? Ada 3 kebaikan kalau kita buat regangan. Tak kisahlah regangan dinamik ataupun regangan statik. Yang tu kita akan belajar pada kelas yang minggu depan. Okey, kelebihan regangan adalah yang pertama, otot yang diregang. Ototnya apa? Ototnya ada dalam kulit awak lah. Bawah daripada kulit awak ni, isi tu kita panggil otot. Okay? Otot yang diregang mengurangkan risiko kecederaan. Sama macam awak memanaskan badan lah. Bila awak memanaskan badan tu, aktiviti yang awak buat tu sebenarnya untuk meregangkan otot awak. Bila otot awak dah regang, kurang risiko untuk berlaku kecederaan semasa awak melakukan aktiviti fizikal ataupun bersukan. Okey, yang kedua, aktiviti regangan melancarkan pergerakan di bahagian sendi. Tadi otot ni sendi pula. Apa tu cikgu? Okey, sendi ni adalah bahagian di mana awak punya tubuh badan bercantum. Awak boleh rasa sendi tu kat mana bila awak gerakkan tangan awak, contoh. Dekat siku awak ni, dekat sini ada satu sendi. Lepas tu daripada sini pula membawa kepada lengan awak dan bahu ni ada satu sendi. Kaki awak pun sama. Jadi bila awak buat ni, pergerakan antara sendi-sendi tu akan jadi lebih lancar. Okey, nombor 3, tubuh badan akan lebih bersedia untuk melakukan aktiviti fizikal. Bila otot kita dah regang, sendi kita pun dah bersedia, jadi keseluruhan tubuh badan kita akan lebih bersedia untuk awak buat aktiviti fizikal ataupun bersukan. Jadi tak adalah berlaku masalah macam kecederaan ke ataupun kekejangan otot ke dan sebagainya. Okey, itu saja untuk kelas PJ kita pada hari ini. Jadi cikgu nak terangkan apa aktiviti ataupun latihan untuk awak hari ini. Okey, aktiviti hari ini adalah awak kena lakukan pergerakan yang 10 kita belajar tadi tu. Okey. Kemudian minta tolong ibu ayah awak ataupun ada abang, ada kakak, adik awak kalau pandai dia ambil gambar, kan? Okey. Ambil gambar awak melakukan aktiviti regangan dinamik yang kita dah belajar tadi. Okey, ada 10 aktiviti regangan dinamik, kan? Jadi satu aktiviti regangan tu satu gambar. Satu aktiviti satu gambar sahaja. Ni contoh macam mana rupa dia akan naik bila awak buka dekat Google Form. Contohnya macam tu. Nombor 1, rotasi separa. Jadi rotasi separa tu macam mana awak nak kena buat? Minta lah ibu ayah awak ambil gambar ke, awak tengah buat benda tu, satu keping gambar. Kemudian muat naik ke dalam Google Form yang cikgu berikan. Okey, tak tahu macam mana nak muat naik dalam Google Form? Okey, jangan risau, cikgu ada bagi panduan ataupun cara-cara macam mana nak muat naik
gambar ke dalam latihan Google Form ni. Nanti rujuk dekat situ. Okey, itu saja untuk aktiviti PJ kita pada hari ini. Jadi jumpa lagi pada kelas PJ akan datang dan juga pada kelas pendidikan kesihatan. Terima kasih. Bye.